Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up guys, it's me Arif Nazmi and welcome back to my channel. Okay guys, hari ni aku nak buat apa? Aku just nak share dengan korang semua tentang tips-tips macam mana nak fokus sewaktu korang belajar. Okay, nak berjaya ni sebenarnya tak mudah. Kena ada banyak ilmu. Tapi nak ada banyak ilmu tu, kita kenalah belajar kan? And untuk kita betul-betul dapat manfaatkan masa kita untuk belajar tu, kita kenalah fokus. So, apa jadi kalau kita tak fokus? Confirm lah masa kita terbazir macam tu je. You just waste your time bro. Okay, aku bagi contoh. Dalam jadual seharian korang tu, korang peruntukkan 2 jam untuk korang belajar. Tapi betul ke 2 jam korang belajar? Betul ke 2 jam korang belajar tu korang dapat semuanya? Mesti antara dalam masa 2 jam tu, about 15 to 20 minutes je yang korang betul-betul fokus. So, mana hilangnya masa yang lain dalam masa 2 jam tu? Ni aku nak cerita ni. Masa korang terbuang dekat FB, main WhatsApp, sembang kawan, tutup tengok TV, banyak lagi lah. At last, 2 jam tu tak tahu apa yang korang belajar, kan? Okay, now, main aku tunjuk kat korang 7 cara nak fokus dalam belajar. 7 cara nak fokus semasa belajar. Okay, point yang first, cari tempat belajar yang sesuai. Kalau ikutkan sebenarnya kan, bilik tidur korang tu sebenarnya tak sesuai pun jadikan tempat belajar. Sebab apa tahu? Bila korang belajar, mula ada seruan-seruan daripada katil kau untuk panggil tidur ke, panggil baring sekejap ke, kan? So, korang kenalah cari tempat yang selesa. Kiranya tempat tu bersih, cantik, ada kerusi yang selesa lah untuk korang belajar. And korang kena avoid daripada belajar dekat tempat yang ada TV. Senang kata, tempat tu tak ada source yang boleh ganggu korang daripada belajar. Kira macam handphone korang, TV korang, lepas tu komputer ke, laptop ke. Senang cerita kan, korang matikan korang punya wifi ke, off phone ke. So dengan cara tu korang boleh fokus untuk belajar. Sebab apa? Korang tak ada benda lain nak buat, tak ada benda akan kacau korang. Ok, point yang kedua, sediakan peralatan ataupun kelengkapan yang secukupnya sewaktu korang nak belajar tu. Kiranya untuk point ni korang kena make sure lah semua barang korang ada lah. Pen, pemadam, pensel, correction tape, foolscap paper, calculator, segala jenis mak nenek yang korang bawa. Kiranya waktu korang belajar tu korang takkan rasa aku tak ada lah benda ni, kena cari kejap lah. So waktu korang nak cari barang tu lah, mood korang akan hilang. Mood korang yang nak belajar akan hilang. Nak senang cerita kan, kalau korang, contoh kan, kalkulator korang tak ada, korang pergi cari, tak jumpa, hilang mood korang nak belajar. Poin yang ketiga, cari teman untuk belajar. Kalau belajar seorang-seorang ni kan, biasanya kan, ramai yang mengeluh macam hilang fokus lah, tak ada semangat nak belajar lah. So korang kena cari kawan ataupun teman untuk belajar dengan korang. Kiranya jangan cari yang suka bual ke, yang belajar ala kadar je. Tak, korang cari yang ada kesungguhan and yang fokus waktu belajar. Ok, macam ni lah aku bagi tips untuk pilih teman untuk belajar lah kan. Ada certain situation ni yang belajar dengan teman atau ada kawan untuk belajar ni, dia sebenarnya ada kalanya tak sesuai tau. Contoh kalau korang ni jenis extrovert, korang sebenarnya lebih sesuai untuk belajar sendirian. And kalau korang ni jenis introvert, korang lebih sesuai untuk cari kawan untuk belajar sekali dengan korang. Macam yang aku cakap tadi, benda ni takkan terjamin kalau korang pilih kawan yang suka berbual, suka buang masa, kejap masa belajar tu, tiba-tiba, jom main PUBG kejap, satu game. Sekali bergame-game lah korang. Lagi satu, korang kena cari kawan belajar tu lebih pandai daripada korang. Sebab apa tau? Bila korang dapat yang macam tu, korang akan belajar lagi banyak tips daripada dia. Contohnya kalau dalam matematik ke, maths ke, korang boleh belajar cara nak rungkai formula ni ke, cara nak guna formula ni ke, cara senang ke, maybe dia boleh rungkaikan kan. So, korang cari yang lebih pandai daripada korang. Poin yang keempat, korang kena pilih snack yang sesuai sewaktu korang belajar. Sebenarnya kan, air kopi ke, energy drink ke, sebenarnya tak elok tau. Sebenarnya dia lagi melemahkan lagi badan kau. So makin lama kau akan tak ada semangat lah nak study apa semua tu. So aku sarankan korang sediakan air mineral lah, senang. Air mineral, buah,
Buah ni sebenarnya dia elok, dia boleh bantu kau lebih fokus waktu kau study. And kalau nak kunyah-kunyah tu, korang carilah kacang-kacang yang kecil-kecil, kiranya boleh hilang ngantuk lah. Sambil kau study tu, kerak makan. Okay. Poin yang kelima, ni dia ada kaitan sikit. Poin yang kelima, take 5. Untuk korang kekal fokus ni, sebenarnya korang kena ada waktu rehatnya jugalah. Sebenarnya korang tak boleh guna otak korang ni at full capabilities. Kiranya macam lama-lama ni kan, otak kau akan penat. Akan penat nak fikir, akan penat nak proses apa yang kau belajar. Kiranya aku bagi contoh lah. Kalau korang belajar dalam masa 45 minit, korang ambil lah dalam 10 minit ke. Tapi jangan lebih tau daripada 20 minit. Sebab nanti dia akan jadi lain. Dia akan jadi malas. Malas tu datang balik. Penyakit malas tu. Okay, untuk poin ni dia ada simple tips lah. Kiranya yang first, korang kena plan masa untuk rehat. Pukul berapa korang nak rehat, pukul berapa korang nak sambung balik. Benda ni penting tau, korang kena plan. Sebab apa? Takut korang terlajak rehat lah pula kan. Lama-lama kan, tak sambung lah belajar kau. Okay, kenapa kita kena ambil masa untuk berehat? Macam aku cakap tadi, mind kita ni perlukan masa untuk dia recharge balik selepas diorang proses segala maklumat yang korang belajar tadi. Ada beberapa kajian lah, ada beberapa research dia cakap ambil peluang untuk berehat ni sebenarnya dia boleh kuatkan lagi memori korang, and dia boleh tingkatkan lagi pencapaian korang dalam setiap exam. So, janganlah study kuat sangat. Kiranya otak korang pun perlukan rehat macam badan korang. Okey, poin yang keenam, korang kena rasakan bahang motivasi tu. Nak exam, korang kena belajar. So, korang kena kekalkan motivasi masa korang ulang kaji tu dengan set minda korang dengan perkara-perkara yang mencabar. Korang janganlah jadikan exam ni satu beban tau. Tapi, korang cakap dengan diri korang ataupun korang cabar diri korang sendiri untuk korang capai sesuatu dalam exam tu. Okey, ni aku bagi tips untuk kekalkan motivasi lah kan. Yang pertama, korang pilih satu matlamat dalam peperiksaan korang, even korang rasa benda ni mustahil. So, kita akan automatic termotivate dengan apa yang kita dah capai sekarang ni. Yang kedua, korang sogoklah diri korang sendiri dengan hadiah ke. Kiranya benda ni akan naikkan lagi semangat korang tau. Okey, contoh, aku bagi contoh kan. Okey, aku bagi contoh kat korang lah. Kalau aku capai A dalam certain subjek ni, aku akan beli untuk diri aku seluar jeans 2 pasang. Tu contoh lah, tu contoh. Kalau korang pun apa barang seluar jeans. Yang ketiga, korang cakap dengan diri korang yang belajar tu sebenarnya penting. Korang kena sentiasa ingatkan diri korang dengan belajar ni, korang boleh capai benda-benda yang baik. Korang boleh peroleh benda-benda yang better dalam hidup korang. Maybe kalau korang dapat pencapaian yang baik, korang dapat kerja dengan senang. So dia berkait lah dengan masa yang akan datang. And kalau korang untuk pelajar-pelajar universiti ke college ke yang buat pinjaman dengan mana-mana pihak untuk biaya korang punya study lah kan. Contoh kalau korang dapat beasiswa pun boleh ubah. Sebenarnya benda tu pinjaman. So contoh kalau korang dapat offer flat, korang tak payah bayar full. Macam tu lah. Korang kena motivate diri korang. Okay, last but not least, poin yang ketujuh, duduk dan belajar. Okay, kalau korang dah try cara 1 sampai 6 ni, korang boleh cuba cara ni. Korang gunakan flashcard untuk korang belajar. Nak senang kan? Korang ambil kertas A4 tu, korang potong dalam bentuk kad lah, kad. Ataupun kertas A4 tu korang potong 4. Lepas tu korang tebuk kat hujung tu. Lepas tu korang beli clip paper tu, yang ring file tu, korang clip. Kiranya segala nota yang korang baca, korang ringkaskan, korang tulis balik. Kiranya malam-malam sebelum tidur tu, korang boleh lah kiranya recall balik apa yang korang study. Macam tu lah. Korang nak pergi buang yang besar ke kan, korang baca lah, bawa benda tu. Baca. Lama-lama korang akan sendiri ingat benda tu. Alright guys, itu je tips-tips untuk fokus ketika belajar daripada aku. So aku harap benda ni dapat dimanfaatkan oleh korang semua yang mana masih belajar tu. Kiranya yang dah dekat universiti pun insyaAllah boleh gunakan cara ni. Aku tak kata benda ni daripada aku. Benda ni aku tanya kawan-kawan aku yang top student dekat semua sekolah. Last sekali daripada aku, orang yang tak fokus akan gagal. Semua orang pernah gagal. Tapi once korang gagal tu, korang cuba bangkit balik. Albert Einstein pernah cakap, if you haven't make a mistake, you will never learn something new. Okay, faham kan apa kan? Apa maksud dia ni? Kalau korang tak pernah buat kesalahan, korang tak akan pernah belajar benda baru. So aku harap benda ni dapat dimanfaatkan oleh semua orang. Ingat tau, study smart,
jangan study hard. It's me Arif Nazmi. Oh, jangan lupa jangan lupa untuk subscribe, like dan share video ni, and jangan lupa tekan bell button tu supaya korang akan dapat video-video baru daripada aku. It's me Arif Nazmi. Assalamualaikum.